Malcolm X, juga dikenali sebagai Al-Hajj Malik Al-Shabazz, merupakan pengasas Muslim Mosque Incorporated dan Pertubuhan Perpaduan Afro-Amerika. Beliau adalah seorang ketua gerakan nasionalisme kulit hitam yang terkemuka di Amerika semasa hayatnya. Pada tahun 1964, Malcolm berlepas ke Arab Saudi untuk mengerjakan haji di Mekah. Perjalanan ini telah mengubah hidup beliau. Ikatan persaudaraan yang beliau saksikan di Mekah telah mengubah kepercayaannya selama ini bahawa perhubungan harmoni antara kaum adalah sesuatu yang mustahil. Semasa berada di Mekah, beliau telah menulis sepucuk surat kepada kawannya di Amerika. Berikut isi suratnya. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe, loceng dan like untuk terus menyokong channel ini menyiarkan informasi-informasi yang menarik. Semoga video ini memberikan manfaat buat anda. Terima kasih. Tidak pernah saya menyaksikan semangat persaudaraan yang luar biasa, seperti yang diamalkan oleh orang-orang dari pelbagai bangsa dan warna kulit di tanah suci ini. Tempat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan semua rasul-rasul yang lain. Selama seminggu yang lalu, tiada kata-kata yang dapat menggambarkan akan kemurahan hati yang saya lihat di sekeliling saya oleh orang-orang dari pelbagai warna kulit. Saya sungguh bertuah kerana dapat berkunjung ke kota suci Makkah. Saya melakukan tawaf keliling Kaabah dipimpin oleh seorang mutawif muda bernama Muhammad. Saya minum air dari mata air Zamzam. Saya lari 7 kali berulang-alik dari Bukit Safa dan Marwah. Saya bersolat di kota Mina dan di pegunungan Arafah. Di sana ada puluhan ribu jemaah haji dari seluruh dunia. Mereka berasal dari berbagai warna kulit, dari yang bermata biru berambut perang hinggalah kepada yang berkulit hitam dari Afrika. Namun mereka semuanya melakukan ibadah yang sama, menunjukkan semangat persatuan dan persaudaraan yang tinggi. Pengalaman saya sebelum ini di Amerika telah membuatkan saya percaya bahawa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi antara orang berkulit putih dan yang bukan berkulit putih. Amerika perlu memahami Islam kerana Islam adalah satu-satunya agama yang dapat menghapuskan masalah perkauman di kalangan penganutnya. Dari seluruh perjalanan yang pernah saya lakukan ke dunia Islam, saya bertemu, berbicara dan bahkan makan bersama dengan orang-orang yang jika di Amerika akan dianggap sebagai orang kulit putih. Namun sikap sebagai orang kulit putih telah dihilangkan dari fikiran mereka oleh agama Islam. Tidak pernah saya menyaksikan sebelumnya ketulusan dan rasa persaudaraan sejati yang diamalkan oleh orang-orang dari berbagai bangsa bersama-sama tanpa mengira warna kulit masing-masing. Kamu mungkin akan terperanjat dengan kata-kata saya, tetapi semasa menunaikan ibadah haji ini, apa yang saya lihat dan saya alami telah memaksa saya untuk menilai kembali banyak dari corak pemikiran saya sebelum ini dan membuang beberapa kesimpulan yang telah saya buat pada masa lalu. Ini tidaklah terlalu sukar buat saya. Walaupun keyakinan saya sebelum ini tinggi, saya juga adalah orang yang selalu bersedia menghadapi fakta, realiti dan pengetahuan baru yang terbentang sebagai pengalaman saya yang terkini. Saya sentiasa berfikiran terbuka dan ini sangat diperlukan dalam usaha saya mencari kebenaran. Selama 11 hari saya di sini, saya makan dari pinggan yang sama, minum dari gelas yang sama, dan tidur di tempat yang sama, sambil berdoa kepada Tuhan yang sama, dengan saudara Muslim yang matanya tersangat biru, yang rambutnya tersangat perang, dan yang kulitnya tersangat putih. Dalam perkataan dan perbuatan Muslim yang berkulit putih itu, saya dapat merasakan ketulusan yang sama seperti yang saya rasakan ketika berada di antara Muslim yang berkulit hitam.
Kami benar-benar telah menjadi satu saudara kerana keimanan mereka kepada Tuhan Yang Esa telah menghapuskan kulit putih dari pemikiran, sikap dan tingkah laku mereka. Apa yang saya dapat lihat dari pengalaman ini, jika orang kulit putih Amerika dapat menerima keesaan Tuhan, maka mungkin mereka juga boleh menerima yang semua manusia adalah sama dan berhenti dari terus melakukan tindakan menghalangi dan menyakiti orang lain yang berlainan warna kulit dari mereka. Dengan masalah perkauman yang melanda Amerika, seperti bara yang tidak dapat disembuhkan, orang Kristian kulit putih Amerika sepatutnya lebih bersedia menerima penyelesaian ini yang terbukti boleh mengubatinya. Mungkin inilah masa yang tepat untuk menyelamatkan Amerika dari bencana yang akan datang ini. Bencana perkauman yang sama yang menimpa Jerman, yang akhirnya memusnahkan negara itu sendiri. Setiap masa di Tanah Suci ini telah memberikan saya kesedaran yang lebih besar terhadap apa yang terjadi di Amerika di antara orang kulit putih dan kulit hitam. Orang kulit hitam Amerika tidak boleh dipersalahkan jika mereka mempunyai perasaan dendam, kerana ini adalah hasil daripada pemusuhan perkauman orang kulit putih terhadap mereka selama 400 tahun. Namun begitu, di saat masalah perkauman ini sedang membawa Amerika menuju kemusnahan, saya masih yakin, dari pengalaman saya bersama generasi muda orang kulit putih di college dan universiti, bahawa mereka ini akan mendapat kesedaran bahawa satu-satunya jalan untuk mengelakkan Amerika daripada menuju kemusnahan adalah dengan kembali menuju kepada kebenaran yang hakiki. Saya tidak pernah merasakan kehormatan sebegini. Saya tidak pernah merasakan kerendahan hati dan kekerdilan diri. Siapa yang akan menyangka yang rahmat telah dilimpahkan kepada seorang Negro Amerika? Beberapa malam yang lalu, seorang lelaki, seorang duta besar penasihat raja, yang jika di Amerika akan disebut sebagai orang kulit putih, telah memberikan saya tinggal di bilik hotelnya yang mewah. Tidak pernah terlintas di fikiran saya, walau di dalam mimpi, yang saya akan menerima kehormatan sebegini rupa. Kehormatan yang jika di Amerika cuma dikhaskan untuk seorang raja sahaja. Dan tentunya tidak untuk seorang Negro seperti saya. Sesungguhnya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang benar, Al-Hajj Malik Al-Shabazz, Malcolm X.